warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah binti Zaimin. Saya akan menerangkan mengenai biodata beliau. Linda Sarsour adalah pengarang aktivis keadilan perkauman dan hak sivil, penganjur komuniti berpengalaman dan ibu kepada 3 orang cahimata. Beliau bercita-cita tinggi, lantang dan bebas bersuara. Dan beliau menghancurkan stereotip wanita Muslim sambil juga menghargai warisan agama dan etniknya sendiri. Dia adalah seorang Muslim Palestin dan seorang New Yorker tulen yang dilahirkan dan dibesarkan di Brooklyn. Dia juga merupakan bekas pengarah eksekutif Persatuan Amerika Arab New York dan pengasas bersama platform penganjur dalam talian Muslim pertama Empower Change. Dalam masa yang sama, beliau juga merupakan anggota Justice League NYC, pasukan aktivis NYC, bekas individu yang dipenjara dan seniman yang berusaha untuk mereformasi Jabatan Polis New York dan sistem keadilan jenayah. Linda adalah ketua bersama Nasional Wanita March 2017 di Washington yang digelar sebagai protes satu hari terbesar dalam sejarah AS. Dia berkhidmat di Dewan Eksekutif Women's March di mana dia memberi tumpuan kepada pengumpulan dana dan perancangan tindakan langsung. Manakala beliau juga merupakan aktivis hak sivil, pemenang anugerah penganjur komuniti, dan beliau pernah melakukan perjalanan sejauh 250 batu dengan berjalan kaki untuk menyampaikan pakej keadilan untuk mengakhiri profil perkauman, melakukan demilitarisasi polis dan menuntut pemerintah melabur dalam golongan muda dan masyarakat. Linda merupakan pengasas bersama hingga kebebasan dan dia telah menerima banyak penghargaan dan penghormatan termasuk juara perubahan dari Rumah Putih Obama, anugerah wanita cemerlang YWCA USA untuk advokasi dan penglibatan sivik Muslim Amerika terbaik tahun ini dari Majlis Hubungan Islam Amerika. Banyak lagi pencapaian yang beliau miliki dan disebabkan oleh itu, Sarsour dinobatkan sebagai antara 500 orang Muslim paling berpengaruh di dunia. 50 pemimpin terkemuka dunia oleh Fortune Magazine, Essence Magazine's World 100 dan dipaparkan dalam senarai Time 100 oleh orang paling berpengaruh di dunia. Beliau merupakan orang yang paling berpengaruh di dunia. Linda diprofilkan di dalam halaman depan bahagian New York Times Metro dan dijuluki dengan gelaran Brooklyn Home Girl in a Hijab, dan mereka memperkenalkan Linda kepada pembaca mereka sebagai mencampurkan kecerdasan jalanan, aktivitisme dan identiti Muslimnya. Linda Sarsour telah menjadi kekuatan politik dan dia telah menulis dan telah ditampilkan di media lokal, nasional dan antarabangsa membincangkan kesan dasar domestik yang mensasarkan masyarakat Arab dan Muslim Amerika. Selain pada itu adalah isu keadilan jenayah, imigrasi dan urusan Timur Tengah. Linda sangat dihormati antara pelbagai komuniti New York dan di peringkat nasional. Dia paling terkenal dengan kerja penyusunan dan pergerakannya yang transformatif. Sekian, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada kali ini saya, Nur Farah Izzati binti Muhammad Siriti, akan menerangkan pula berkenaan dengan kefahaman apa yang saya faham dalam video yang saya telah tengok. Video kedua kami adalah berkenaan dengan Women's Rights in Islam yang telah disampaikan oleh seorang penceramah yang kita kata amat hebat dan lantang bersuara, iaitu Puan Linda. Baik, pada permulaan
kita kata penceramah beliau, permulaan ceramah beliau, beliau telah kongsikan, sharekan kepada kita berkenaan dengan satu hadis. Diceritakan berkenaan dengan kisah ada seorang lelaki datang berjumpa dengan Rasulullah, dan lelaki ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah bentuk jihad atau perjuangan yang terbaik?" Maka Rasulullah pun menjawab, bentuk jihad atau perjuangan yang terbaik adalah kata kebenaran kepada pemimpin yang zalim. Dan yang bestnya, di dalam hadis ni Rasulullah tak terhadkan orang yang boleh mengutarakan kata kebenaran tu merupakan seorang lelaki. Maknanya lelaki mahupun perempuan boleh mengutarakan pendapat, boleh bersuara kepada pemimpin yang zalim, bukan terhad kepada lelaki Muslim sahaja. Dan di dalam ceramah beliau juga, beliau ada berkongsi berkenaan dengan orang yang pertama memeluk Islam. Dan orang yang pertama memeluk Islam merupakan seorang wanita, iaitu isteri Rasulullah SAW, Siti Khadijah. Dan kalau kita tengok wanita ataupun perempuan pada zaman dahulu memang hebat-hebat, amat hebat. Beliau hebat dalam perniagaan, hebat dalam usahawanan, hebat dalam kita kata jual beli, hebat dalam di medan perang juga, sampaikan beliau bantu Rasulullah di medan perang. Dan wanita terdahulu juga wanita yang berpendidikan. Dan bila beliau dapat wanita dulu ni dapat kita kata pendidikan, beliau akan share kepada orang, share kepada anak-anak mereka berkenaan dengan agama, pendidikan yang mereka dapat. Tetapi sebagaimana yang kita tahu, ada beberapa pihak yang tidak bersetuju. Mereka berkata bahawa wanita ni tidak sepatutnya tahu menahu berkenaan dengan politik, urusan ekonomi negara, urusan muamalat, jual beli dan sebagainya. Sepatutnya mereka kata wanita ni hanya duduk di rumah, jadi suri rumah, duduk di dapur, masak sahaja. Tetapi kalau yang macam kita faham, wanita pada zaman dahulu habis-habisan beliau nak tegakkan Islam. Jadi sepatutnya kita tak boleh nak kecilkan skop, kita tak boleh terhadkan skop kita bahawa perempuan duduk rumah. Tak, itu bukan yang benar. Wanita juga ada haknya ke atas Islam. Wanita ada tanggungjawab ke atas Islam. Wanita juga berhak untuk tegakkan Islam, untuk amalkan Islam dalam kehidupan seharian mereka. Dan Puan Linda ni juga ada timbulkan satu persoalan. Dia kata kenapa kita biarkan orang lain aturkan hidup kita bagaimana. Sekalipun kalau kita berada di bumi yang kita kata bumi yang penuh barat, macam contoh kalau kita berada di Amerika Syarikat sekalipun, jangan biarkan budaya barat mempengaruhi diri kita. Biar kita yang menguasai diri kita sendiri. Kita jangan terikut dengan kita kata budaya diorang, budaya yang tidak elok. Biar kita yang kuasai diri kita. Jangan sampai benda tu terpengaruh, sampaikan kita letak Islam tu di tepi. Dan Puan Linda juga mengatakan kalau kita percaya dekat Allah, jangan sekadar lisan. Maknanya kalau kita percaya, kita kena zahirkan. Jangan sekadar kita cakap, ya aku percaya Allah, tapi kerja Islam kita tak buat. Kita tak boleh macam tu. Bila kita cakap, kita kena zahirkan apa yang kita cakap tu. Kerja Islam kita kena buat. Dan kalau boleh jangan tinggalkan. Kita buat sikit-sikit tak apa, tapi konsisten. Dan bagaimana yang kita tahu, penceramah kita ni Puan Linda merupakan seorang wanita, merupakan seorang perempuan di mana perempuan ni memerlukan kekuatan untuk kita kata bersuara, untuk bercakap di hadapan ramai. Jadi Puan Linda ni jadikan Rasulullah sebagai role model dia, di mana Rasulullah ni merupakan seorang yang menyampaikan risalah, menyampaikan dakwah, menyebarkan Islam. Tetapi Rasulullah ada beberapa pihak yang tidak suka akan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Maka Rasulullah kena kita kata kena ejek, kena pukul, dibaling batu, dan dibaling najis dan banyak lagi. Dan kalau kita tengok peristiwa semasa Rasulullah di Taif untuk menyebarkan untuk berhijrah ke Taif, tapi ketika itu budak-budak membaling batu kepada Rasulullah, sampaikan boleh dengar kocakan darah di dalam kasut baginda. Dan kekuatan inilah yang Puan Linda ambil
untuk tegakkan Islam, untuk sebarkan Islam, untuk bercakap berkenaan dengan Islam kepada ramai orang Muslim di khalayak ramai. Baik, dan antara perkara yang penceramah kita tekankan adalah berkenaan dengan kita sebagai umat Islam, sebagai orang Islam, setiap orang ada tanggungjawab masing-masing. Dan tanggungjawab ni bukannya terhaid kepada individu, maknanya bukan terhaid kepada kita je, tapi kita kena fikir berkenaan dengan masyarakat juga, dengan orang lain juga. Dan Puan Linda ni ada lontarkan satu kita kata persoalan. Beliau kata, bagaimana kita kata kita ni Islam tetapi kita tak ambil tahu berkenaan saudara-saudara kita yang lain, di mana mungkin di Palestin, di Syria, di Rohingya, yang saudara si-Islam kita sendiri kena tindas, yang perempuan dan kanak-kanak diperkosa, mungkin ada pembunuhan, ada pembakaran rumah, di mana rumah kita sempit. Kalau kita tengok di Malaysia ni pun, kita boleh kata bahawa bukan semua umat Islam senang. Maknanya ada yang hidup susah, ada yang mungkin sehariannya hanya makan sekali. Sebab apa? Mungkin kekangan kewangan, tak cukup duit, yang kita kata mungkin tak mampu untuk menyara diri dan keluarga, yang terpaksa bekerja keras, yang tak cukup makanan dan minumannya, belum masuk lagi yang rumah sempit. Jadi Puan Linda ni tekankan, beliau mengatakan bahawa kita kata kita Islam tetapi kita tak ambil tahu berkenaan dengan saudara si Islam kita. Islam ini bukan kita, diri kita je, bukan. Kita dan saudara kita juga kita kena ambil tahu. Kita kena ambil berat, kita kena prihatin berkenaan dengan diorang, sebab diorang merupakan saudara kita sesama Islam. Kita tak boleh letakkan Islam ni pada nama sahaja. Kita kena zahirkan, kita kena ada rasa, terkesan terhadap saudara si Islam kita yang mungkin mereka tak rasa apa yang kita rasa. Jadi kita kena ada rasa tu, supaya kita lepas ni kita lebih ambil tahu, lepas ni kita lebih prihatin berkenaan dengan saudara si Islam kita sendiri. Kita tahu isu-isu semasa dan sebagainya. Dan penceramah juga ada kata, seseorang telah berkorban untuk kita, telah berkorban nyawa, telah berkorbankan hartanya, telah mengorbankan tenaganya, masa untuk kita, iaitu Rasulullah. Dan orang-orang terdahulu juga, yang kita kata tokoh-tokoh Islam yang amat hebat, Sayyidina Osman, Sayyidina Umar, yang telah mengorbankan banyak benda dan masa mereka untuk dapatkan Islam, untuk kita kata genggam Islam ni dan untuk kekalkan Islam ni. Dan penceramah ni ada mengutarakan satu soalan. Beliau berkata, dan apa yang kita telah korbankan, apa yang kita dah sumbangkan, apa yang kita dah beri untuk Islam, apa yang kita dah bagi untuk generasi kita, apa yang kita dah bagi untuk generasi seterus kita. Dan penceramah juga kata persoalan ini yang beliau selalu fikirkan. Beliau selalu ingat persoalan ni, dan benda ni yang menjadi motivasi untuk beliau teruskan ceramah beliau, teruskan sebar Islam, teruskan tegakkan Islam dan amal Islam dalam diri beliau. Baik, penceramah ni juga ada berkata bahawa kerja Islam ataupun kita kata tanggungjawab sebagai kita seorang Islam bukan tertakluk, bukannya kepada diri kita je. Maknanya kerja Islam kita bukan kepada individu tetapi untuk semua. Kita kena ambil tahu berkenaan dengan semua, kena prihatin berkenaan dengan masyarakat si-Islam kita, berkenaan dengan saudara si-Islam kita, walaupun dalam bukan satu negara, walaupun di negara lain kita kena ambil tahu juga. Dan Puan Linda ni juga, penceramah kita ni juga ada menekankan bahawa kita tak tahu berapa lama kita akan hidup. Boleh jadi kita akan hidup lagi 10 hari, boleh jadi kita hidup lagi 5 tahun, boleh jadi 20 tahun. Jadi penceramah kita ni mengatakan bahawa sekiranya kita ada niat, kita ada hajat, kita ada niat untuk melakukan kebaikan, maka jangan tangguh, kita buat saja kebaikan tu. Kalau tak ada benda yang menghalang, teruskan, jangan tangguh benda tu. Islam ni juga kita kata bukan hanya tertakluk kepada ibadah semata, bukan hanya kepada solat, kepada puasa, zakat dan sebagainya, tapi Islam ni kita kata dalam semua aspek. Maknanya dalam urusan kita
kita kata jual beli, dalam urusan kewangan, dalam urusan kekeluargaan, dalam muamalat, semuanya kena ada kaitan dengan Islam. Maknanya Islam ni kena duduk depan. Kita kena dahulukan syariat, baru kita dahulukan benda-benda lain. Macam contoh, dalam sukan sekalipun kita kena utamakan Islam tu. Nak main sukan boleh, tapi tutup aurat, pakai seluar panjang, pakai tudung yang menutup sampai ke bawah dada. Dan kalau dalam muamalat juga, dalam kita kata kewangan, cari bank Islamik, bukannya konvensional. Dan kalau boleh, kita melabur dalam kita kata institusi Islam juga. Bila mana dalam institusi Islam, maknanya riba tak adalah benda-benda yang mengharamkan, tak adalah benda yang syubhah, tak adalah benda kita kata kemungkaran kat situ. Maka dalam semua aspek, tak kisahlah aspek apa pun, Islam kita kena dudukkan dekat depan. Kita kena utamakan, kita kena dahulukan, baru kita ambil benda-benda lain sebagai nombor 2 pula. Dan kalau kita nak buat baik sekalipun, kita jangan terhadkan kebaikan yang kita buat tu. Maknanya jangan kita buat baik kepada umat Islam semata, tapi buatlah baik kepada non-Muslim juga, orang yang bukan Islam juga. Ini contoh teladan Nabi. Rasulullah pun teringat kisah Rasulullah banyak membantu orang bukan Islam. Rasulullah ni berbaik dengan orang bukan Islam juga, menggunakan perkataan yang baik dengan bukan Islam juga. Jadi kalau kita kata pada zaman sekarang pun, kita kena buat macam tu. Jangan kita terhadkan buat baik kepada sesama agama je, agama lain jangan. Jangan macam tu. Kita jangan pentingkan diri kita sendiri. Bila kita buat baik kepada orang yang bukan Islam juga, itu salah satu cara untuk kita tarik perhatian diorang. Sebab dakwah ni bukan kita khusus kepada lisan je, bukan dengan ceramah okey itu dakwah, bukan. Dakwah ni banyak, melalui lisan ada, melalui lisan ni seperti kita bagi ceramah, kita bagi talk, kita bagi nasihat, kita buat perbincangan dengan beberapa orang, itu melalui lisan. Tetapi melalui perbuatan juga kita boleh berdakwah. Macam contoh, kita buat baik kepada orang bukan Islam, kita beri makan, kita mengembirakan mereka. Itu adalah cara untuk kita tarik juga orang yang bukan Islam untuk tertarik dengan keislaman, dengan Islam yang kita bawa, iaitu Islam ni luas, indah. Dan penceramah ini juga kata, Puan Linda juga berkata, sekiranya umat Islam dekat dunia ni mengikut teladan, mengikut sifat, mengikut perwatakan Rasulullah SAW, maka sikitlah kemungkaran yang berlaku, sikitlah kita kata masalah, jenayah yang berlaku. Sebab Rasulullah ni merupakan insan, orang yang Masya Allah, hebat sangat akhlak beliau, sampaikan orang non-Muslim pun masuk Islam. Ada yang sebab mendengar kata-kata Rasulullah, dan ada yang sebab melihat perbuatan yang Rasulullah buat. Itu juga merupakan salah satu dakwah yang kita boleh buat, iaitu berdakwah menggunakan anggota kita, iaitu berdakwah menggunakan perbuatan. Dan bagi wanita juga, kita pun ada role model kita. Jadikan wanita sebagai role model. Macam contoh terbaik adalah isteri Rasulullah sendiri, Siti Khadijah, Aisyah, dan antara tokoh-tokoh Islam lain macam contoh Sumayyah dan sebagainya. Dan sebenarnya wanita Islam ini kita semua sama ada kita pakai tudung tak pakai tudung, kita sama, iaitu kita ni sama dari segi kita hamba Allah. Tetapi penceramah kita kata, antara Islam yang hebat, Islam yang produktif, Islam yang kita kata memang hebat adalah Islam yang berani menzahirkan Islam mereka. Iaitu macam contoh, ada setengah orang di negara barat, kita ambil Amerika Syarikat lah, mungkin mereka takut nak zahirkan Islam mereka. Macam contoh, mereka takut nak pakai tudung bagi seorang wanita, sebab takut dikatakan macam-macam, takut dipandang teruk, takut orang pandang serong dan sebagainya. Tetapi antara
orang Islam yang baik, orang Islam yang kita kata hebat, orang Islam yang produktif adalah orang Islam yang berani zahirkan Islam mereka di mana sahaja mereka berada. Walaupun di negara barat sekalipun, zahirkan Islam kita. Jangan takut untuk zahirkan Islam. Jangan takut untuk pakai tudung di halayak ramai. Jangan takut untuk menutup aurat. Jangan takut untuk sebarkan Islam. Kita sebarkanlah Islam ikut kemampuan diri kita, ikut tahap kita, ikut level kita. Dan apabila kita zahirkan Islam kita, lagi-lagi bila kita zahirkan di negara yang kita kata Islamnya mungkin tak berapa nak nampak, yang jarang-jarang berlaku. Contohlah kita ambil di Amerika kan, tak berapa nampak Islamnya, jarang dizahirkan. Dan bila kita zahirkan di mana tempat tu kita kata budaya barat banyak sangat, dan bila kita zahirkan Islam, kita mampu jadi inspirasi kepada orang yang pada dahulunya takut nak zahirkan Islam tu, tapi bila dia tengok kita, kenapa dia boleh zahirkan Islam, kenapa aku tak boleh, maka benda tu dia akan jadi inspirasi. Dia akan bagi motivator dekat orang, jadi motivate dekat orang. Jadi orang akan nak buat juga, akan terikut juga. Dan benda tu merupakan satu kebaikan. Sekiranya berlarutan, ramai yang akan ikut nanti. Dan ini juga akan menjadi sumber pahala bagi orang yang jadikan apa yang dia buat tu sebagai inspirasi kepada orang lain. Dan Puan Linda ni juga ada menerangkan bahawa pentingnya kita dalam memilih pemimpin yang Islam, memilih pemimpin yang faham Islam, memilih pemimpin yang amalkan Islam dalam kehidupannya. Sebab pemimpin ni yang akan memimpin rakyat nanti, yang akan jadikan teladan, berikan kita kata tunjuk ajar dekat rakyat. Jadi sebab tu kita kena pilih pemimpin yang jalankan tanggungjawab bukan sahaja untuk negara tapi untuk Islam juga. Dan Puan Linda, penceramah kita iaitu Puan Linda juga ada berkata bahawa sekiranya kita sebagai umat Islam ada peluang ataupun berpeluang untuk mengundi, maka undilah orang yang betul-betul faham Islam, orang yang betul-betul boleh buat sesuatu ikut landasan yang betul, ikut syariat dan ikut Islam. Sebelum berakhirnya ceramah beliau ada ingatkan tentang 3 perkara, iaitu yang pertama, penceramah kita ni mengingatkan bahawa sekiranya kita berpeluang untuk memilih pemimpin, untuk mengundi, maka buatlah pilihan yang tepat. Maknanya kita mengundi berdasarkan apa yang perlu diutamakan, iaitu pilih orang yang faham Islam, yang tahu Islam, yang amal Islam. Dan yang kedua, penceramah kita ada menerangkan bahawa sekiranya kita melaburlah pada institusi Islam yang tidak ada, kita kata tak ada campurnya halal dan haram, biar semuanya halal, semuanya suci. Dan yang ketiga adalah kita perlu bangga bahawa kita ni seorang Islam, seorang Muslim. Dan penceramah ini juga ada mengatakan bahawa jadilah kita sebagai seorang Islam yang amalkan kasih sayang terhadap orang lain, yang buat kebajikan, yang buat kebaikan, yang bermurah hati, yang hebat dalam memimpin. Maknanya bila kita jadi Islam ni, kita kena jadi Islam yang betul-betul, Islam yang hebat, Islam yang dari semua aspek kita utamakan syariat. Okey, itu saja antara yang saya dapat, yang saya faham, kefahaman yang saya faham dalam video ni. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aminah Dira binti Syarah Najib dan nombor matrik saya adalah D18110609. Okay, dalam video Women's Rights in Islam daripada Selinda Sosol, saya boleh jelaskan daripada 2, iaitu ciri pendakwah dan cara penyampaian dia. First, daripada ciri pendakwah dia, saya melihat Selinda ni daripada segi penyampaian dia, saya melihat dia seorang yang membuat satu perkara atau melihat satu perkara tu berdasarkan kefahaman agama dia, berdasarkan Islam dan berdasarkan pandangan atau persepsi Rasulullah sekiranya Rasulullah berada di tempat dia.
contoh pada satu tu dia beri sumbangan kepada dalam tempat pengubian non-Muslim. So daripada situ orang tanyalah kenapa dia nak beri sumbangan kepada tempat pengubian orang non-Muslim sedangkan bukan Muslim contohlah kan. So daripada situ Selinan beritahu dia kata sebab Rasulullah pun sama juga, pernah juga memberi sumbangan. Tak ada memberi sumbangan, maksudnya memberi penghormatan kepada non-Muslim. Contoh waktu ada satu kisah tu, dia cerita ada satu tu diorang Rasulullah dan sahabat-sahabat dia. Dan waktu tu ada non-Muslim, dia tengah buat pengumian ke macam mana. Lepas tu dia on the way ke tempat pengumian non-Muslim. Waktu tu Rasulullah pun macam Rasulullah berdiri dan berilah diorang lalu kan, dan sedangkan diorang tu non-Muslim. Lepas tu Rasulullah katanya kenapa Rasulullah buat macam tu kepada mereka sedangkan diorang tu bukan Muslim. So Rasulullah kata bukankah mereka itu juga manusia. So dari situ biasalah bila Selinan ni dia selalu melihat macam dia tak adalah state kan orang ni sebagai Muslim dan Muslim macam tu. Maksudnya dia memandang semua orang tu ialah baik ataupun sama daripada segi pandangan dia, di mana semua orang tu sama walaupun Muslim tu berhijab atau Muslim tak berhijab, ataupun Muslim ataupun non-Muslim, selagi mana non-Muslim tu tidak mencela atau menjatuhkan maruah agama Islam. So dari situ dia akan memandang manusia ni sama je. So dia tak ada judge ataupun sentimental kat situ lah. So next ialah daripada segi dia ni seorang yang tidak takut dan malu atau senang kata tetap pendirian dengan apa agama yang diajarkan kepada dia. Contoh waktu kisah tu dia pernah trending dekat Twitter, and sebabkan orang non-Muslim ni kata diorang terasa dengan cara penyampaian Selinda ni. Sebab kalau kita dengar ceramah-ceramah Selinda ni, dia bila dia cerita dia akan menunjuklah yang dia ni tidak pun takut dengan pandangan orang-orang non-Muslim, dan dia akan tetap perjuangkan tentang agama Islam walaupun bertentangan dengan kefahaman orang non-Muslim contohnya kan. Tapi disebabkan tu menyebabkan ada non-Muslim yang terasa hati dan merasakan Selinda ni macam racism ataupun bersikap anti-Semitic contohnya kan. So daripada situ dia kata dia cerita yang dia ada dua pilihan, di mana satu pilihan dia ialah keluar dan minta maaf kepada orang ramai bahawa dengan cara penyampaian dia dan yang mungkinnya akan menyebabkan mereka terasa dengan penyampaian dia macam tu. Dan pilihan kedua ialah tentang dia kena tetap pendirian teguh, bangkit dan pendirian teguh dengan pendapat dia, apa yang disampaikan dalam talk tu. So walaupun itu akan membuatkan banyak rintangan dan cubaan yang akan dihadapinya nanti, dan banyaklah dari segi kecaman oleh orang ramai, tapi dia kata dari itu dia ada dua pilihan, dan dia bila fikir-fikir dia pilih untuk pilihan kedua, di mana pilihan kedua tu buktikan kita nampak dia memang sangat pilihan teguh dan tetap dengan pilihan dia. Walaupun sebab dia kata saya tak naklah pilih yang nombor pertama tu minta maaf pada orang ramai, sedangkan apa yang saya cakap tu betul, ialah betul dalam agama dan saya jujur kan. Dan saya tidak ingin untuk memberikan semua orang rasa selesa dengan cara penyampaian saya, walaupun saya tahu benda tu ialah bertentangan dengan apa yang Allah minta. Maksud Allah minta, sebab Allah minta kita untuk aku jujur kan.
dan menceritakan tentang kebenaran tu. Dan seterusnya dari segi cara penyampaian dia, kita boleh lihat dalam video dia startkan dengan pendedahan ke diri dia selepas dia cerita yang terima kasih kepada audiens yang sudi datang jauh-jauh kan. Dan dia pun datang daripada jauh juga, iaitu dari flight daripada dia talk tu dalam Kanada dan dia daripada negara lain lah ataupun tempat lain, dan dia terpaksa naik flight. Dan dia ceritakan juga tentang macam mana flight dia sampai, dia awal pagi dia datang. So daripada situ dia cerita yang penting untuk kita bercerita tentang pendidikan ke diri kita tu untuk orang faham apa yang kita untuk mudah kita rapat dengan audiens. So pentinglah dekat situ apa yang saya lihat untuk kita ceritakan tentang diri kita sedikit daripada segi cara macam mana kita sampai ataupun daripada apa situasi kita hadapi. So dari situ apa yang saya lihat lah kepada Selinda ni. Dan itulah apa yang banyak saya lihat daripada dia berbanding penceramah lain. Dan itulah apa yang saya ingin tekankan. Penting untuk kita sentiasa tetap pendirian dengan agama kita. Walaupun ia mungkin orang lihat bagi mereka, diorang tak suka bagi mereka, tapi walaupun benda tu ialah benar dan apa yang kita cakap tu benar, kita tak boleh rasa malu ataupun rasa malu ataupun takut untuk bercerita pendapat kita. Jika kita tahu pendapat kita tu betul dan Islam, insya-Allah. Okey, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, untuk video yang kedua pasal mengenai women's right. Dalam video tu dia ada cerita yang orang yang pertama masuk Islam adalah dari golongan wanita, iaitu isteri Rasulullah SAW, iaitu Khadijah. Kiranya syakatnya orang yang pertama masuk Islam ni adalah dari golongan wanita. Lepas tu isteri Nabi Khadijah ni maksudnya dia dari golongan orang yang dipandang mulia, sebab dia kan berniaga, hartawan. So macam maksudnya Khadijah ni orang yang dihormati dan dipandang tinggi. Tapi waktu zaman jahiliah juga, waktu tu diorang memandang wanita ni macam golongan yang lemah. Maksudnya diorang menganggap wanita ni golongan yang bawahan. Ada satu zaman tu yang waktu diorang akan, kalau diorang dapat tahu yang ada bayi wanita lahir, diorang akan tanam bayi tu sebab tak nak, sebab diorang memandang wanita ni golongan bawahan. Tapi sebenarnya Islam ni dia menganggap wanita dengan lelaki tu sama je taraf. Maksudnya tak ada yang lagi tinggi, tak ada yang lagi rendah, tak ada yang bawahan, tak ada yang atasan. Dalam Islam ni Allah jadikan wanita tu sebagai makhluk yang istimewa. Antara keistimewaan wanita dalam pandangan Islam, antaranya wanita dalam Islam tu sama dengan lelaki. Maksudnya sama taraf sahaja. Dalam Al-Quran surah Al-Hujurat, hai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Surah Al-Hujurat ayat 13. So dalam ayat ni Allah dah jelaskan yang lelaki dengan perempuan berkedudukan sama sahaja. Maksudnya tak ada maksudnya tak adalah wanita itu di golongan bawahan ataupun
lelaki golongan atasan. Kiranya dua-dua sama sahaja. Yang kedua, kedudukan ibu lebih tinggi dari ayah 3 darjat. Yang pasal satu kisah yang selalu kita dengar tu, yang maksudnya yang Rasulullah tanya siapa yang kita perlu cintai terlebih dahulu. Yang pertama, dia jawab ibumu sebanyak 3 kali. Yang keempat barulah ayahmu. So kat sini kita nampak betapa tingginya darjat seorang wanita tu di sisi agama Islam. Yang ketiga ialah melindungi wanita dalam perang. So apa yang kita tahu dalam perang, Allah melarang kita untuk membunuh wanita dan anak-anak dalam perang. Seperti hadis Rasulullah SAW berkata, bersabda Rasulullah telah melarang orang-orang yang telah membunuh Ibnu Abu Al-Huqai untuk membunuh wanita dan anak-anak. Abdul Rahman berkata, salah seorang dari mereka berkata, isteri dari Ibnu Abu Al-Huqai telah menyusahkan kita dengan teriakannya. Aku lalu mengangkat pedangku untuk membunuhnya, namun aku teringat dengan larangan Rasulullah. Maka aku pun mengurangkan niatku. Seandainya tidak ada larangan itu, nescaya aku akan membunuhnya. Maksudnya dalam ni kita nampak yang dalam perang tu kita kena lindung golongan wanita, kanak-kanak dan orang tua. Maksudnya golongan wanita kat situ betapa pentingnya taraf wanita tu dalam Islam.